Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita meneruskan podcast kita yang 2 bulan sekali ni. Kali ni kita cuba nak buat lagi kerap lagi. Kalau saya tak ada pun saya dengar kata Wahyu ni akan buat podcast dia sendiri. Dia nak buat baca Quran, cakap tentang hidup. Macam mana dia tidur tapi tak mimpi apa-apa dan sebagainya. Ini jangan filter apa-apa kat muka dia. Wahyu ni Bushra, bukan Sri Wahyuni binti Abi. Asal dari Lahad Datu Sabah. Sekarang buat apa dalam hidup? Apa? Teruskan. Dari Lahad Datu. Apa tadi? Oh, bekerja anda tentang kita sekarang. Anda Hafizul Faiz. Posisinya apa? Saya head of apa? Head of apa? Head of operation. Yes. Bukan. Head of operation. So hari ni kita free flow je Yes. Tak payah rasmi. Awak nak gelak, awak boleh gelak, awak boleh ketawa. Saya memang akan gelak banyak ya Robun. So dia memang, yelah, saya pun tak tahu nak gambarkan macam mana. So hari ni kita nak, saya akan tanya beberapa soalan. Tak nak? Boleh bagi tahu umur tak? Boleh? Umur berapa? Saya by the end of this year, Disember ni insyaAllah akan berumur 32 tahun. 32 tahun? Yes. So 32 tahun awak hidup. Don't say that. Masih single Okay. and available. Single and available. And Available. dan 32 tahun. Saya nak tanya soalan 32 tahun. Soalan untuk orang-orang yang 32 tahun. Tak nak. Yang selalunya akan mengalami satu situasi ataupun fasa yang dinamakan sebagai midlife crisis. Krisis pertengahan usia. Awak tahu kan krisis tu apa? Explain sikit. Krisis ni adalah benda yang dimakan. Bukan Bukan. Bukan, itu makanan. itu Ya crispy. Allah. Okay. Krisis ni adalah Ya Allah ya Tuhanku. hurdle dalam hidup. Rintangan. Tapi dia lebih general. Dia dinamakan krisis ataupun krisis kerana ia bukan hanya sekadar challenging. Ia bukan hanya sekadar hurdle. Ia bukan hanya sekadar stumbling block. Ia adalah lebih daripada itu. Krisis ni dia mesti merangkumi every aspect of our life lah. Emotional, spiritual, Faham? physical and even intellectual. And more than that, it become very, orang kata apa, social crisis because it's somehow infected kepada orang-orang lain juga. So bila kita namakan dia sebagai krisis, meaning kita sudah pun menjangkakan ia sangat luasa dia punya masalah itu. General lah. Very common but very comprehend and sangat menyeluruh. So midlife crisis adalah satu krisis yang there is no macam certain universal definition sangat, tapi dia adalah satu krisis yang kita kembali bertanya tentang apa yang aku buat kat dunia ni, aku dah hidup 30 tahun ni kan. So awak pernah tak bertanya kepada diri awak soalan itu? Selalu. Sebab benda tu kan kalau yang belajar falsafah mesti selalu. Dari mana, buat apa di sini dan nak ke mana. Mestilah ada. So Confirm. buat apa di sini tu adalah midlife Yes. and it is What common. did I do with my life? Kerap tak awak tanya? Kerap lah sebagai seorang yang berumur ujung 20-an sampai awal 30-an, saya rasa adalah umur yang memang akan Tak pergi awak akan tanya? memang akan apa aku buat dengan hidup aku. Setiap hari tak? Most can. Sebab dia, saya rasa sebab fasa tu adalah awak dah lepas daripada belajar dan you are going into adult life dan dia dalam fasa yang okay, saya kena berfikir, saya kena lepas daripada sangkar ibu bapa saya gitu. Atau keluar sabahnya, sorry. Guys, tak apa, kita memang nak sabah itu. Sedap. Tak selalu tak awak fikir apa yang aku buat dengan hidup aku ni? Setiap hari tak? And then macam mana awak? Memang midlife crisis kan. Setiap hari bangun, minum kopi, sahur, menonton K-drama, fikir benda tu je. Ya. Nonton K-drama? Normal. Sebab kena relate kan. Kalau tengok K-drama kan. Kan. Kenapa aku bukan macam tu gitu. Tapi and then macam mana awak? Faham ke? Faham.
Tapi macam mana awak deal bila soalan macam tu sentiasa mengetuk awak? Dia sebab krisis kan macam awak cakap general. Jadi kalau macam ada problem yang saya rasa saya boleh buat dalam masa sekejap je, maksudnya yang I can handle it at the moment, saya try lah untuk selesaikan. Tapi kalau macam in long term, mungkin kalau saya dah ada mood lah, saya akan ambil macam awak ambil doodle, buku doodle, tu sketch out the plan untuk long term tu. Maksudnya sebab krisis, macam mana pun krisis is made up with tiny little problems yang satu-satu hadapi benda tu. Lepas tu nanti at the end tu, lagipun setiap bila hidup tak ada krisis kan, begitulah kehidupan. So cara awak deal dengan soalan-soalan yang very deep and existential, Deal one at the moment. Maksudnya at that moment. yes, satu, apa yang saya boleh handle time tu, okay saya handle tu je awak dulu. catatkan semuanya. Yes. Dan kemudian awak pilih yang paling quick win lah untuk awak selesaikan. Tapi dia bergantung juga dengan Willpower. kita. Willpower. Sebab kadang kalau macam contohlah begitu kan, lagi-lagi kalau puasa ni ya Allah malasnya, mesti yang hendak apalah besok lah. dia gitu tau, dia macam hendak apalah, tak perlu pun. Okey jap ni, problem ni bawa besok-besok pun tak ada masalah. Dia tak akan mengganggu hidupku gitu. Tapi midlife crisis is a very, orang kata apa, it's a good problem. Sebab dia akan mold kita punya behaviour untuk future. Jadi the way we treat the problem actually akan macam mana diri kita di future tu. Jadi sebenarnya It's a good crisis, it's a good question to ask, and better if you ask it more. betul. Because Betul. somehow soalan tu dia akan retrospektif. Is it kan? That's the word kan? Membawa masuk ke dalam Yes. kita. Betul. Sebab kita fikirkan, walaupun nampak macam spacing out sebenarnya. Aku tengok Itulah. tadi. Kadang-kadang saya perasan ni. juga dia macam macam tengah fikir something, macam awak macam masuk ke dalam satu. Dia macam spacing out tapi sebenarnya in deep thought gitu. Apa aku buat dengan hidup aku gitu. Yarhamukallah. Alhamdulillah siapa lah. Okay. Tak bisa pusing-pusing gitu kan. Jadi Terlalu tinggi lah. Oh. dia bisa direndahkan. So kalau awak ada soalan-soalan yang macam tu, dan there's one thing yang awak akan deal. Tengok. Tak perlu berinteraksi dengan mereka. Aku berinteraksi dengan kamera. Nanti kamera tu akan alih ke orang yang bercakap. Okay. Ha. Just ambil tak? Antara benda yang paling besar dalam midlife crisis ni adalah uncertainty. Betul? Ketidakpastian. Sangat. And the most uncertainty. Ketidakpastian yang paling tidak pasti adalah ketidakpastian yang Memang tidak pasti. paling awak akan tanya, kita semua akan tanya adalah apa aku nak buat nanti, apa aku nak buat esok. Okay, and it come to kita punya kehidupan, kita punya kawan, kita punya circle, kita punya decision. Betul? Kan? So, macam mana awak berurusan dengan ketidakpastian yang selalu kacau awak, yang selalu datang dan mengetuk pintu fikiran awak? Kalau benda ni, saya rasa saya ada 2 personality. Oh, sudah banyak personality pula. Dia macam kalau in mood, saya rasa saya akan try buat macam yang tadilah saya cakap. Saya kalau in mood, okay, akan rajin, try buat plan So awak satu-satu. journaling is part of the way. Ya ke? Yalah, awak lah menulis itu semula, Macam merakamkan memory apa yang awak dump rasa tu, semua ya, kan, dump benda. Jadi all the macam things. okay, aku leave it semua dekat paper. Okay, tak ada dekat dalam. Sebab saya baru baca dalam buku yang saya tengah baca sekarang tu, Buku apa? Things you notice when you slow down. Dia cakap kalau macam tengah macam overwhelmed ke apa, tulis kat kertas. Jadi at least dia dah tak ada dalam sanubari. Dia dekat kertas tak. Gitu dia cakap masalah tu kita So dah lay cara down. awak deal dengan the question that come, Kalau overwhelmed gitu come to your head tu, and then it can somehow influence kita punya emosi kan. Betul, sangat. So awak make it, awak let it flow, teruskan menulis dekat atas kertas, semua benda tak ada structure. Terus dia tulis. je. Satu orang Afi, kawan ni, dia ajar saya tak pernah buat pula tu. Dia ajar dia guna audio untuk cakap. Oh, rakam. Apa je terlintas kat kepala dia, semua dia cakap. Saya tak pernah pula try tu. Setakat ni saya tulis je lah apa yang saya, apa concern saya, gini. Lepas tu Is it work? Boleh? Nampak macam meredakan tak?
Sebab macam dia bukanlah jenis sebab mungkin sebab dekat dalam kepala jadi dia macam serabut kan. Tapi bila turun tu okay, boleh nampak lah okay, oh ni problem dia macam ni. Dengan cara tu sometimes kita tak perasan pun sebenarnya dia punya solution ada jadi situ. Jadi dengan I menulis just have to semula. do this actually gini. Jadi tulis sini kita boleh tengok solution dia dekat situ. Tak ada masalah pun sebenarnya. So, dengan menulis apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasa, apa yang kita belenggu, apa yang kita gundah gulana kan, kita perlahan-lahan menemui solusinya di situ. Betul. Dan yalah berapa ramai orang yang akhirnya bercakap tentang masalahnya dalam masa yang sama merungkai penyelesaiannya. Sentiasa kau tahu begini gini. Jadi saya rasa bagi keluar benda tu jadikan dia another whole entity. Maksudnya di kertas tu lah. Jadi kita literally berhadapan dengan dia. Daripada dia merungut je, kita berhadapan dengan dia untuk jadi kita literally berhadapan dengan dia. Daripada dia merungut je, kita berhadapan dengan dia untuk kita bincang benda ni. So Gitu. That's a good thing. Yes. Perspective. Maksudnya the idea is we need to confront the problem. Even it is a problem dalam diri kita. Jangan lihat problem tu hanya ada dalam diri kita. Tapi lihat problem tu berada di depan kita. Dan kita kena berhadapan dengannya. Kita confront lah macam we can do this. Let's do that. Pertama, buat macam ni. Kiranya kalau macam jumpa benda buntu pun tak apalah sebab kita dah try cari solution dia. Jadi kalau kadang benda tu datang solution dia, kita tak sedar pun. Kita perlu buat macam ni je pun sebenarnya gitu. Jadi macam one by one. Kadang orang overwhelm sebab dia fikir ni, lepas tu dia fikir ni, lepas tu dia fikir ni. Terus dia slow kita fikir satu-satu gitu. Ada tak benda yang tak pasti dalam hidup awak, uncertain thing dalam hidup awak, and until now it's still uncertain? Of course. Contoh? Jodoh. So macam mana awak deal bila awak tahu yang jodoh? So waktu ni saat video ini dirakam dan di live kan dekat TikTok, dia masih single dan available. So maksudnya jangan relate dengan satu masa nanti kita tak tahu. So macam mana awak berdamai dengan hati awak kalau ketika mana awak harus terima kenyataan yang awak masih lagi single, masih lagi tak ada potential candidate, masih lagi tak nampak masa depan tentang jodoh. Macam mana awak keep yourself up in the morning and then keep teruskan hidup? Jodoh memang one of aim lah sebab mana-mana orang single mesti nak kahwin kan. Tapi saya rasa apa yang buat saya boleh comprehend benda tu sebab I have my bigger goal. Macam kalau saya memang mau kahwin, mau sambung belajar, tapi mana-mana orang benda first and foremost yang orang akan cari mesti stability. Dan so jodoh bukanlah satu benda yang awak kejar sehujungnya. Yang paling hujung tu adalah stability. Yes. Kestabilan. Betul. Jadi kalau lah contoh macam saya cari jodoh macam dengan saya sekarang. Dengan yang masih banyak benda yang ketidakpastian ni. Kalau tiba saya kahwin pula lepas tu dengan orang yang saya tak kenal ke apa kan sana. Jadi macam macam bukankah menambah masalah sebenarnya tu. Dia macam at least saya berada dalam point yang memang balance dah dalam hidup saya. Baru saya akan proceed. So meaning bila awak ada step by step yang saya rasa saya boleh ni. Saya rasa sebab kalau macam kahwin boleh, cuma saya rasa diri saya personally, saya rasa saya belum ada capacity untuk menjadi seorang yang berumah tangga. Saya rasa saya belum ada kekuatan untuk angkat responsibility tu. Walaupun orang cakap, kau 32 sudah bah, kahwin lah. Sabarlah, budak sama makcik-makcik selalu cakap begitu. So saya cakap lah, nah, baru 30 bah. Dengan mudah sekali awak mengubah cara pandang itu. Baru 32 bah. Apa sangatlah 32 tu. Kalau nak ni. Kalau apa sangatlah umur tu kalau mau dibandingkan dengan kejadian yang boleh terjadi bila saya ambil keputusan yang segera dengan dan salah. dalam ketidakpastian itu dan memilih yang salah. Takkan lagi on the long term lagi teruk dia punya ni. Dia punya. Kalau awak ada apa-apa nak seruskan ke nak tanya ke balik boleh tau. Okay. Dia macam bukanlah terlalu, dia bukanlah, awak janganlah anggap forum hal ehwal agama tau ni. Tak lah. Ni so menarik lah bila awak saya punya
awak punya point tadi sampai ke satu titik di mana awak menyeimbangkan, barulah kita bergerak ke arah itu. Maksudnya walaupun ia adalah satu hal yang tidak pasti hadir dalam hidup kita, jodoh, soal kestabilan, soal apa semua, kita harus mencari semula ataupun bergerak ke arah titik yang menyeimbangkan semuanya. Betul. Barulah kita bersedia untuk ke langkah seterusnya. Jangan kalut kan. Maksudnya janganlah kerana ia adalah satu benda yang sedang mengganggu kita. Itu satu Alamak, benda yang dah tua, dah saya semua. tengok dekat TikTok, macam dekat Western kan, macam dia orang ramai yang berhenti sebab tempat kerja toksik apa semua kan. Lepas tu dia cakap lah macam ni, why you sacrifice your mental health untuk gaji yang walaupun tinggi, kadang tak tinggi pun, dan semata-mata benda tu sacrifice awak punya well-being, terutamanya emotionally. Tak perlu. Kita hidup di zaman yang tak perlu pun awak nak berkorban secara financially untuk mendapatkan ni kestabilan emosi. Okay, that's the question. Antara kestabilan dan juga kesihatan diri sendiri dari pelbagai sudut dan juga ataupun kebahagiaan, yang mana satu yang awak nak? Means maksudnya antara apa? Kestabilan, stability Aha. dan juga kebahagiaan. Okay, awak masuk ke tempat kerja, awak ada dua pilihan offer kerja sekarang. Payahnya soalan. Satu kerja tu dia macam bagi gaji yang agak stabil. Ini pun ada viral dekat TikTok tau. Kejap lah saya tanya soalan lepas tu. Tapi teruskan. awak study dan awak tahu bahawa tempat ni sangat toksik. Dia punya pressure dia sangat-sangat very high. Sometimes dia tak kacau, sometimes dia tak hormat people punya private life, and then dia weekend pun kena datang kerja, sometimes malam pun kena attend meeting apa semua. Tapi the price, the pay, gaji macam okey. Satu lagi, gaji macam biasa-biasa je. Cukup lah sekadar nak bayar kereta, bayar rumah, nak makan, nak buka puasa, nak pergi bazar Putrajaya, beli sup dan sebagainya, balik makan dengan tenang. Rumah ada wifi, boleh pasang sikit-sikit. Tapi tak adalah, susah lah. Maksudnya 15 bulan, 16 bulan setiap bulan tu kenalah mencatu sikit, tak boleh beli tudung, tak boleh beli benda-benda yang branded kan. Tapi kita tahu bahawa tempat tu okey. Kita kenal orangnya, kita tahu bahawa tempat tu kalau kita sedang down, somehow the situation tu, culture kat situ takkan merendahkan kita, takkan menjatuhkan kita. There is no blunt ataupun stupid competition, race over the career, the position. Tak ada benda-benda macam tu, tak ada dekat tempat ni. Macam semua orang macam okey. So, bila awak ditawarkan dua tawaran ini, Saya rasa which one do you choose? Saya rasa itu yang ni sebab pemahaman saya, stability adalah bahagia dengan kesederhanaan. Oh, that's interesting. Sebab saya cakap stability, maksud orang, pemahaman general stability ni maksudnya financially. Financial, Sebab bagi saya stability adalah berasa cukup dengan apa sederhana. Maksudnya saya ada bumbung, macam cakap tadi, ada kereta. Tadi tu tak ada warna. Ada bumbung, alhamdulillah, bukan homeless. Ada kereta untuk pergi tempat kerja. Lepas tu makan alhamdulillah cukup. Bos pun rajin belanja. Jadi macam saya rasa point tu, so pada awak kestabilan itu adalah, dia tak semestinya financially tau. Stability maksud saya di situ, dia macam bagi saya lah personally. Tadi awak kesenangan dengan dan yang sederhana apa tadi? Berasa cukup dengan kesederhanaan. Yes. Itu pada awak itu stability. Itu adalah kebahagiaan. So kalau awak diterima dengan dua offer ini, dengan menggunakan parameter itu, bahawa awak tak define stability itu dengan income and then dengan tahap apa gaji awak, tapi awak mendefinisikan kestabilan itu sebagai kecukupan yang sederhana dengan apa ada. So kalau awak diberikan dua tawaran ni, awak akan pilih yang mana? Obvio lah saya pilih bahagia kan daripada tu financial. Obvio. Sebab di hujungnya apa? Sebab hujungnya stability. But my term of stability. Tapi ini menarik. Maksudnya mungkin selama ini kita menganggap
kita berpegang kepada satu definisi stability itu seperti mana orang lain yang pegang. Dan kita biasalah culture tu always somehow stigma tu dia akan create delusional definition dan dia akan somehow shape kita punya mind, kita punya thinking, dan kita pun terima kestabilan tu adalah bila kita ada kemampuan untuk berbelanja, kita ada kemampuan untuk beli apa yang kita nak, dan juga kita ada kemampuan untuk bertanggungjawab. Kan? Tapi satu lagi sisi yang lain, kestabilan itu juga adalah bila kita ada kemampuan untuk mengambil berat tentang kesihatan diri kita dari sudut mental, fizikal, emosional dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita masih mampu untuk menunaikan laras tanggungjawab kita. But not lavishly. Tak apalah, tidaklah terlalu lavish ataupun mewah kan. Dan somehow kesederhanaan itulah yang akhirnya membentuk apa itu kestabilan. Dan itu yang awak nak kejar. Bukanlah pangkat tinggi-tinggi. Kau tinggi tak pangkat ni? Saya telah jadi CEO company ke? Wahyuni trading ke apa ke? No, bukan capital lah. Teruskan. Bukan. Saya rasa saya bukan someone yang maybe sebab memang dari kecil. Entahlah kenapa ya. Sebab I'm not that someone who really eager untuk climb the ladder of corporate. Macam orang lepas saya jadi eksekutif ni, saya nak jadi eksekutif ni. Tak ada. Kenapa? Kenapa benda tu tidak mampu membuatkan awak teruja dan tidak mampu membuatkan awak bernafsu? Sebab saya enjoy apa yang saya buat. Maksudnya what you give to me, dan saya boleh buat benda tu, insyaAllah saya buat. So you are actually enjoying that moment. Yes. The currentness of dia macam ni. moment. Saya bukan cari kerja yang saya boleh buat kerja ni. Nanti kalau saya buat, saya akan dapat ni. Saya dapat ni, saya dapat gaji ni. Tapi in the end, dia stres. Sebab dia tak boleh buat kerjanya. Lepas tu dia tak suka pun kerja tu. Gitu. Tapi saya, saya suka kerja ni. Saya buat kerja ni sebab saya suka. Jadi, macam mana pun saya stres dengan kerja tu, saya tak akan macam, tak apalah, kejap lagi aku kerja di sini, sekejap lagi aku berhenti. Sampai macam tu sekali. Dia macam, altered our mindset lah sebenarnya dengan future kita punya pekerjaan dekat satu tempat tu. Jadi saya rasa benda tu tak perlu. Tak penting. Tak perlu. Okay, ini sangat menarik. Saya suka kalau ada keunikan dan juga satu dimensi baru dalam melihat sesuatu tau. Kerana seringkali kita akan tersangkut dengan definisi yang telah pun diletakkan oleh masyarakat kita sekeliling. Dan kita akan jadi macam orang yang KPI terpaksa fulfill what our society expect. Sebab standard yang diletakkan oleh masyarakat itu kadang-kadang terlalu tinggi. Okay, saya ada satu soalan yang lagi deep daripada tu. Dah cukup deep lagi ke soalan awak ni? Apa definisi kebahagiaan bagi awak? Allah, kalau saya jawab ni jujur Islamik tu. Ya, tak masalah. Bagi saya, Jumaat yang barakah ini, bagi saya kebahagiaan tu itulah dapat masuk syurga dan melihat wajah Allah. Itu. That is my final. Dia punya final dia adalah dapat masuk syurga dan melihat wajah Tuhan itu. Kebahagiaan di dunia kan di akhirat. Saya sebab tak tanyalah kat mana. Kalau tapi ni memang berkait lah dengan ni di akhirat. Kalau di dunia? Kalau di dunia, apa ya? Nampak macam jarang berfikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sorry. Ubat. Bukan. Apa ni? Apa kebahagiaan di dunia? Definisi kebahagiaan di dunia. Interesting. Saya tak pernah fikir pasal benda ni. Stability kot. Stability and dengan definisi tadi. Kalau sekarang saya, parents lah of course. First and foremost, parents. Make them happy is your happiness. Dia sebab saya nak sulung. Sampai tahap ada satu fatrah ni, ada satu fasa ni, mak saya betul-betul suka dengan doktor tau. Fatrah dalam bahasa Melayu ni. Fatrah. Dia orang Mesir. Jadi kadang-kadang dia cakap Arab, orang lain tak faham, saya masih boleh faham. Dan saya kata benda tu dalam bahasa Melayu. Banding bahasa Arab, saya lagi pandai cakap Korea, Euro pun. Saya tak boleh nak relate lah. So ada satu fatrah tu. Tu fatrah tu, mak saya suka ni doktor. Dia balik-balik cakap macam ni.
kalau lah kau kahwin dengan doktor, macam tu. Sampai mindset saya tu, sampai saya memang, okay, saya kena cari doktor. Faham tak? Sebab saya terlalu sayangkan dorang. Sampai macam tu. Tapi masalahnya sampai sekarang single era pun, begitu. Allah menentukan sebaliknya. Tak pernah cuba cari doktor pula. Ada je. Ada, saya tahu awak cari, tapi awak cari dalam K-drama. Bukan. I mean in real life ada. Saya pernah cari. Tapi tak jumpa. Sebab time tu kononnya dia ada something dengan kakak senior kayak gitu. Oh, pernah lah berusaha. Skandal. So awak dah 32 tahun. Saya balik kepada umur tadi. Saya rasa Okay. macam nak suka lah ulang banyak kali umur ni. Silakan. Sebab dia, saya bukan perempuan yang sensitif tentang ngomong. sebab dia lagi tua daripada saya. So interesting. Orang selalu ingat dia tu daripada saya. Sebab saya Saya awet tak tahu nak muda rasa kot. apa. Tak payah. Antara mencari circle yang baru, kawan yang baru, get to know the new people in your life, and stay with the current circle. Kawan yang sedia ada, with your friend yang buat lawak dan dia ketawa dah faham. Which one do you prefer? Right now. Right now. Maksudnya kawan yang sedia ada. This is 32 tahun ni. This is my best ever circle yang saya ada sekarang ni. Is it close? Is it big? Is it small? Dia nak kata kecil, tak juga kecil sangat sebab we have several people around me. Berapa orang kita? Ramai enggak? Tapi this is the best circle yang saya ada. Yang Why? Satu, maybe because you guys came at my brightest moment in my life. Walaupun ada perkara hitam yang terjadi, tapi saya percaya gara-gara perkara hitam itulah yang memunculkan korang dalam hidup saya at the right moment. Lagi? Kenapa? Satu lagi, Timing maksudnya the present, kehadiran itu bila waktu itu hadir, mereka itu hadir pada waktu yang sangat tepat. Nombor 2? kenapa? Satu lagi saya rasa frekuensi tu sama. Frekuensi, maksudnya wavelength. Let's be honest, kalau kita buat lawak ni dekat luar kan, yang lawak sesama kita kan, awak rasa orang lain akan yang side eye, bombastic tak, awak side kena ada eye. exaggerate cara dia orang react tu. Tak adalah siapa yang macam tu. Dia punya side Tak lah, eye. tapi- Apa siapa yang macam tu? Tengok dia kalau orang lain. Tak lah. Jujur kalau contoh awak dengan Cuba Fakhri, awak ulang sekali lagi. Saya tak ada terima. Saya tak ada terima. awak dengan Fakhri buat lawak kan, mesti orang lain yang apa dorang ni, pasal kita je yang gelak. Orang lain tak akan faham. Dia satu dead jokes, lepas tu inside joke. Memang kita je faham benda tu. So frekuensi, Yes. wavelength. Wavelength. Dan satu saya rasa skill kita ni, walaupun kalau perasan kita tak ada seorang pun yang sama, faham tak? Color kita semua beza, personality kita semua beza, So tapi we have that ability to adapt and empathize with another person in our Timing, frekuensi, empathize. and now is a dynamic. Yes. the word. Betul. Sangat. The dynamic of the circle tu sekarang yang awak sedang ada sekarang adalah cukup untuk awak dan awak tak nak pun. Yalah, kadang-kadang kan ada orang yang aku nak kena dapatkan networking baru lah. Biasalah kalau macam dia rasa dia dalam toxic, mesti dia tak maulah, aku mau keluarlah dari sini. Gitu. Dan dia akan rasa macam, oh aku perlukan orang baru ni, aku tak nak lah kan. So awak dah cukup dah. Awak rasa macam hidup awak tu dah cukup. Alhamdulillah. Wow. So apa nasihat awak kepada orang yang sedang mencari circle yang macam awak ada sekarang? Saya menengok kamera. Saya nak berpesan kepada orang di luar sana. Bukan pengumuman raya. Serius. Taklah. Ya, kepada yang mendengar ni, kalau you are currently in a toxic environment, don't think twice, leave it. It's not help for your emotional being, your well-being, whatsoever. Walaupun awak kata, gaji tinggi, tak payah. Kalau awak stress sekarang, it could lead to several mental health problem in the future. Tak payah. Sayangilah diri anda. Kepada yang satu toxic, satu lagi apa tadi? Saya tak tahu awak punya point.
Tengok tu. Dia punya point dia hilang. Lepas tu dia tanya kita balik. Apa dalam kepala otak dia, saya tak tahu. I don't have any points. You don't give me a Lepas tu awak tanya saya. Lepas tu tanya saya, satu lagi apa? Dah sudah. No, I'm actually talking to my alter ego. Oh. Lupa dah. Tengok tu. So maksudnya kalau awak jumpa dengan suasana yang toksik, it's okay to just go. Don't think twice. Yeah, Jangan betul. ragu-ragu untuk bergerak Betul. pergi. Kerana it doesn't do any good and harm kan. Begini, toxic ni ramai orang, mustahil lah dalam satu tempat kerja tu mesti ada orang yang toxic. Tapi beza dia, toxic tu stay dengan orang tu je ke ataupun spread to the whole organisation. Kalau macam dengan orang tu, tak apalah, tepi sekejap lah, jentik je orang tu taruh tepi. Jentik macam tu, Ya. berat. Tapi level toxic yang severe ni, dia confirm akan spread within the whole organisation. Affected lah. Leave it. So Affected. Toxic is one of the most spreaded poison. Yorobun. Chusumasayo. yeah, it's a good point. Memang betul. Psikologi menganggap bahawa toksik tu antara benda yang paling bahaya adalah bila dia punya infectious rate tu tinggi. Jangan nanti bunyi tu. Infectious rate itu tinggi. So dia akan selalu berjangkit. Yes. Dan orang yang toksik selalunya akan selesa dengan orang yang juga toksik. Ya. Sebab dia tahu bahawa toxic. Ya, sebab kalau orang lain yang tak toksik, orang yang tak toksik tu walaupun dia tak cakap secara direct kepada orang yang toksik, dia rasa sakit sebab benda tu menegur dia. Betul. Because the good behaviour always somehow membuatkan orang yang bad behaviour tu tak enak. And so yeah, it's a good point. Saya tadi kan saya bagi dua pilihan kan kat awak, sama ada awak nak offer yang income dia tinggi tapi gila teruk, ataupun awak nak okay je tapi biasa, tapi life dia kat situ, kerja tu, suasana dia sangat bagus, Yes, sangat membangun, menumbuh. Sebenarnya selalu kita terima kan orang akan bagi soalan-soalan yang macam tu, the irony of this or that, dekat this or TikTok that, sangat banyak. this or that. Tapi sebenarnya kan, I find it very funny. Bila saya tanya orang yang real life, adakah mereka selalu berada pada situasi yang persimpangannya macam tu? This or that. Maksudnya persimpangan, adakah you muntah keluar daripada mulut buaya masuk mulut harimau? Adakah selalunya hidup kita akan disimpang itu? Tak. Most of them yang saya jumpa cakap tak. Tak. Somehow Dia Tuhan will menyusun semesta plan takdir solution ini. tu. Dia ada balance tau. Yes. You will find the right things to fit into the right At the right hole. time. Betul? So just that, inilah benda yang paling menarik dan paling takjub tentang takdir. Betul? The qadar and the qadar itu. You know, the qadar and qadar itu pun sendiri bukanlah the this and that. The word qadar. This is a good thing Lepas kan. ni tanya tak, jadi nak apa qadar ke qadar? Tak boleh. Dia qadar and qadar. Kalau kita terjemah dia, qadar tu apa? Seorang pelajar tadi masih. Janganlah. Qadar tu adalah penetapan. Okay. Qadar itu qudrak. Qudrak itu maksudnya Yeah. kadar, measure. Kan? So antara penetapan dengan ukuran ini ataupun sesuatu yang telah pun dikadarkan kepada kita banyak itu, Betul. dia tidak descended. So ini yang kita kena faham bahawa not everything dalam hidup ini kita akan in berada real di life. persimpangan Betul. yang Perlu baik milih antara dan A buruk. atau B je. Ya, Betul. dia tidak mungkin begitu. Betul. It's not binary. Explain what is binary. Binary is all one, all one, all one. Kan? No, that is inside joke. Jangan bawa benda tu. Orang tak faham. Astagfirullah. You are alive. Saya tak tahu orang. Jangan saya tanya kalau ada soalan apa-apa. Taklah, binary tu maksudnya Yorobun dia ada dua kodjat daripada 1 dan 0. Jadi maksudnya dia 1, 0, 1, 0. Diorang faham lah. Mustahil lah diorang tak faham. Saya saja je kata so awak explain. Time. So Sorry lah siapa yang mendengar ni. Kami macam ni memang dia macam happy virus sikit. Dia red happy virus. happy virus. Jangkitan Red. kegembiraan. Itu. Saya terjemahkan. Kenapa juga translate literal begitu? Saya tak tahu. Red ginseng. Apa tu? Vitamin. Oh. Okay. So that's the life tau. Dia tak semestinya. Kita rasa macam okay, kenapa aku teruk macam ni? Bila aku macam ni. Okay. Berkenaan tu saya nak tanya. Contoh kan macam awak cakap kita
percaya dengan qada dan qadar tu kan. Jadi macam kita kena tahu bila ni. Macam saya dalam dilema. Okay. So, saya perlu tunggu ke ataupun macam alah tak apalah nanti dia akan sort out by itself. Faham tak maksudnya? Bila ada satu-satu berlaku. Yes. You mean in the conflict. Bila satu-satu benda berlaku. Contohlah ada problem ke arise macam contoh macam apa? Yalah situasi apa-apa yang menyebabkan yang memang melibatkan tangan kita jugalah. Maksudnya apa-apa pun responsibility kita juga. Bukan kerja lah maksudnya. Boleh jadi personal life. Jadi kalau macam yang tidak memerlukan awak untuk bertindak segera, saya perlu tunggu jaga benda tu ataupun saya kena juga berusaha untuk perbaiki benda tu. Fahamkah? Oh, so maksudnya either way soalannya adalah pada kesegaraan kita menguruskan masalah itu ataupun kita boleh menunggu dulu. Dia macam kan kita percaya dengan takdir kan. Kalau kita percaya dengan takdir, kadang orang faham alah tak apa nanti settle down sendirilah tu. Macam tu. Faham tak? Ataupun kita urge juga untuk ubah benda tu guna usaha kita sendiri. Di manakah posisi kita? Itu soalan pertama lah. Kalau posisi kita itu, misalnya kalau dalam konflik itu kita berada di posisi yang melakukan kesilapan, maka kita harus ke depan mengutamakan dan mengawalkan permohonan maaf. Maka itu adalah cara kita berurusan dengan konflik itu, cara kita berhadapan dengan konflik itu. Jadi kalau posisi itu kita hanyalah sekadar satu bahagian daripada bahagian-bahagian lain yang juga terjerumus dalam konflik yang sama dalam satu organisasi ke, kita hanyalah dalam satu grup tu kita kecil je. Dan bukan kita lah watak utamanya. Dan bukanlah the universe doesn't revolve around us. Kan. So adakah kita perlu berusaha juga nak jadi center of the conflict, nak jadi orang yang cuba untuk pergi sana sini ataupun cuba untuk membaikkan pihak ni pihak ni dan sebagainya? Itu adalah soalan yang sangat-sangat sering terjadi pada semua orang. Pandangan peribadi saya, don't do that. Kecuali adalah orang-orang yang kita nak bantu itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Itu pun kalau kita yakini bahawa bantu itu ataupun usaha kita itu mampu untuk meredakan. Tapi kalau kita hanyalah sekadar berusaha dan mungkin kita dah cuba sekali dua dan mungkin kita dah cuba cakap and doesn't do any good and harm, then let it go. Tu saya lah. Dan kalau kita berada di posisi minta maaf tadi, selalunya begini tau. Dia nampak macam mudah kan? Kita minta maaf lah kan? Sebenarnya tak. Bila kita minta maaf, dia belum tentu maafkan kita, satu. Dan dia belum tentu let dendam dia hilang, dua. Dan dia belum tentu bawa cerita yang betul dan adil tentang kita, tiga. Dan dia tentu ada kawan-kawan dia yang akan buat cerita yang macam-macam pasal kita. Betul. So kalau kita fikir ni, banyak ni 5,000 keadaan dan juga asbab musabab yang menyebabkan kita akan sakit hati memikirkannya. Betul. So sebagai orang yang berhadapan dengan konflik itu, kita hanya lakukan apa yang the best untuk kita lakukan, iaitu minta maaf. The best we can, the most sincere way, minta maaf. Sorry, aku minta maaf, aku dah buat benda ni. So ni aku punya part aku memang salah. Okay. Admitting the mistake. Ask forgiveness. And it's not your job to it's not your part dah kalau diorang tu nak ambil masa nak maafkan. Kalau you take your time, but this is me asking for forgiveness. So kita jangan stay kat situ. Never ever stay dekat situ. Jangan jadi orang yang walaupun dah minta maaf tapi orang tu tak maafkan lagi, jadi menonong lagi kepala kita. Maafkan aku. Don't do that. Nabi kata malu itu adalah bahagian daripada iman. Hayak tu bukan hanya maksud malu tapi juga maruah. Betul. So you need to have your standard of maruah, so you can keep your iman. So kalau kita buat macam tu, partly you are reducing your trust to Allah, to yourself and to Allah. You tak boleh macam tu. You kena step back and biar je dia dengan dia punya emotional struggle. And then apa pun yang berlaku lepas tu, you jangan kotorkan tangan dekat situ. Faham tak maksud saya? Lepaskan tangan itu, tarik tangan itu dan biarlah air itu mendidih sendirinya. Biarlah takdir. Biarlah takdir bekerja secara rahsia. Faham? So it's always about surrendering. Kan? It's not always about handling things. The way you handle your conflict is surrender. It's okay to surrender. Surrender to let the world ni, sebab kita menyerahkan ia kepada kebijaksanaan Tuhan mengatur takdir itu sendiri. Maksudnya berusaha. Tapi
know when to give up. And you know, interesting itulah maksud qada dan qadar. Berusaha tapi dia ada ikhtiar dan qadar itu. Yes. So that's the dynamic tau. Tak ada ni adalah satu topik yang dynamic lah. Saya kalau boleh nak sambung lagi ni, tapi best juga kalau sambung lagi. Izzat boleh sambung lagi Izzat? Aku ada soalan penting lah kat dia ni. Sambung lagi ya? Sambung je. Okay, so terima kasih Yuni dan juga semua yang menonton kita pada hari ini. Okay, bye. Dan kesedia. Bye-bye.